بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita peluang, kesempatan dan kekuatan sama-sama kita menyambung kembali pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Taala golongkan aktiviti kita ini sebagai aktiviti yang bermanfaat. Sebab itu selalu kita baca doa tuan-tuan, doa yang sangat mujarab. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Ada beberapa permintaan yang power dalam doa tersebut. Kalau berkat Allah Ta'ala, kalau Allah kabulkan, insya-Allah ada keberkatan dalam doa tersebut. Iaitu kita minta Allah Ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma jahilna. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu apa yang kami tak tahu. Ilmu ni tuan sangat besar nilai dia, kerana dia boleh merubah seseorang itu daripada biasa kepada luar biasa dengan ilmu. Itu pertama. Yang keduanya, wanfa'na bima 'allamtana. Power yang kedua ni ialah, permintaan yang kedua ni ialah kita minta, ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat apa yang kami belajar. Sebab bukan semua orang dapat ilmu boleh bantu diri dia dan boleh bantu orang lain. Kadang-kadang dia belajar tapi sama perangai dia, sikap dia, attitude dia sama. Maknanya ilmu tak boleh bantu diri dia, apatah lagi dia nak sebar kepada orang lain. Itu orang dipanggil ilmu tak manfaat. Nak manfaat ilmu, ulama susun lagi permintaan yang ketiga, jadikanlah kami, ya Allah, waj'alna minal mukhlisin. Jadikanlah kami, ya Allah, orang yang mencari ilmu semata-mata ikhlas, bukan tidak ada niat. Biasanya terlupa nak niat, itu problem. So, jadi ilmu dia masuk kiri keluar kanan, dia tak landing dalam hati dia. Jadi kalaulah dapat ilmu yang manfaat tuan-tuan, itulah dia powerfulnya kesan ataupun nilai ilmu yang boleh merubah attitude seseorang ataupun sikap seseorang, dan dia boleh merubah amalan seseorang daripada amalan biasa kepada amalan yang mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Baik, InsyaAllah itu adalah ilmu yang bersanad. Doa apa? Orang yang betul? Doa bersanad. Saya ambil daripada tunggu saya, dan tunggu saya ambil daripada tunggu dia, sampailah kepada Tok Kenali, sampai kepada Tok Bermi. Ringkas aja tunggu dia cik punya doa. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul baca, amal, insya-Allah dia akan ada kesan. Maksud kita boleh scan diri kita. Kita rasa ada manfaat untuk diri kita, boleh ubah diri kita. Baik, kita akan sambung tuan-tuan tajuk baru malam ni, iaitu syahdan. Syahdan tu kan nama orang tu. Dia tengok, dia ingat syahdan nama orang. Syahdan bahasa Aceh, bahasa lama Aceh. Dalam bahasa Arab dipanggil tanbihun. Ini satu peringatan. Tanbihun ai hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan bagi sesiapa yang alpa, yang lupa dan lalai kepada hukum ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syahdan. Biasanya dia mulakan dengan kurungan syahdan ini, peringatan ini. Biasanya tajuk yang dia nak bincang ni adalah tajuk yang penting, nak fokus supaya kita
fokus ataupun kita alert tentang perkara ataupun topik yang akan dibincangkan oleh para ulama. Sebab tu dia mulakan dengan syahadat. Tajuk kita nak bincang tuan-tuan malam ni iaitu tata cara tayammum. Tata cara tayammum. Cuma dalam kitab kita ni dia ringkas. Dia tak ikut struktur dalam kitab yang lain. Kalau kitab lain tu struktur biasalah. Dia akan mula dengan syarat sah tayammum, makna tayammum, syarat sah tayammum, fardu tayammum, kemudian isu-isu berkaitan dengan tayammum, last sekali perkara yang membatalkan tayammum. Itu struktur dalam tajuk tayammum dalam kitab yang besar. Tapi kitab kita ini dia tak cerita detail, dia hanya ringkas saja. Tapi kita cuba gambarkan secara kerangka saja. Baik, syahdan ini satu peringatan bagi sesiapa yang lupa dan lalai kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tiada dapat air sekali-kali, tidak ada air sedikit pun. Kalau ada air sedikit, dia tak bagi sekali-kali. Kalau ada air satu sudu, wajib guna air satu sudu. Jangan tayammum lagi. Kalau ada air di rumah dia, dengan sebab dia tayammum dia ada air. Dia nak cerita intro ni tuan-tuan, dia nak cerita apa? Dia nak cerita sebab mengharuskan tayammum ada dua. Intro dia ni, dia nak cerita sebab yang boleh tayammum ni dalam sistem syariat Nabi kita ada dua. Pertamanya tayammum dengan sebab ketiadaan air. Bekalan air terputus, maka alternatifnya pengganti kepada air adalah debu tanah. Sebab itu kita cerita dulu tuan-tuan dalam bab air. Air ini dia panggil alat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam mazhab, dalam syariat Nabi kita untuk bersuci. Air dia panggil apa? Dia panggil taharah qawiyah. Dia panggil alat bersuci yang kuat, yang sebenar-benar. Kemudian alat pengganti yang kedua, iaitu dia panggil debu tanah, yang dipanggil taharah dhaifah. Alat bersuci yang lemah, tak sama dengan air. Sebab dia pengganti air saja, tak sama dengan air. Sebab tu ada kalanya dia kena qadha. Kita akan bincang. Ada kalanya tayammum tu wajib dia qadha, ada kalanya tayammum tak perlu qadha. Tengok situasi ataupun kes tertentu. Yang pertama tuan-tuan, sebab yang dicerita ni sebab tidak ada air sekali-kali. Semata-mata tidak ada air, sama ada tidak ada itu pada hissi. Pada sini maksudnya tidak ada air, betul-betul tidak ada air, sedikit pun tidak ada. Kalau adalah satu gelas tuan-tuan, tak boleh tayammum. Wajib kita gunakan air satu gelas. Ataupun kita ada separuh gelas saja, ataupun kita ada 2 sudu saja, wajib kita gunakan 2 sudu. Untuk apa? Untuk wudu. Contohlah, satu gelas ini hanya sempat untuk basuh muka dan juga basuh tangan hingga siku. Yang lain tak cukup, baru boleh tayammum. Tempat yang tak selesai itu kita ganti dengan tayammum. Melainkan kita minum habis, 2 sudu pun tak ada tu, kita minum. Jadi air rumah kita memang tak ada. Tapi di kitab kita ni tuan-tuan, dia tak ceritalah syarat-syarat. Kita pun tak akan ceritalah malam ni tuan-tuan, syarat-syarat orang panggil apa, tayammum dengan tidak ada air. Sebab dia simple. Kalau tak ada air, terus boleh tayammum. Cuma syaratnya kena cari dululah. Kena cari sekitar itu, kena cari. Bukan kata ada air di rumah kita, terus tak cari dah. Kena cari terlebih dahulu. Cari jiran kita, cari kedai yang sekitar, kalau kita ada duit. Baik. Sebab yang kedua, dia panggil tidak ada air sekali-kali. Ini semata-mata tidak ada air, sama ada pada hissi. Hissi ni tidak ada air yang sebenar-benar, ataupun tidak ada air pada maknawi, pada syar'i. Dia ada air dia, tapi air untuk bekalan minum diri dia, keluarga dia, anak isteri dia, dan juga untuk minum binatang-binatang yang ihtiram, binatang-binatang yang dimuliakan rumah dia. Dia boleh kucing, dia boleh ayam, dia boleh itik, dia boleh lembu, dia boleh kerbau, kena bagi minum juga. Stok itu untuk binatang yang dimuliakan. Maka walaupun dia ada air, tapi air stok untuk makanan dan minuman dia dikira tidak ada air. Dikira tidak ada air pada syar'i, boleh tayammum. Dan yang kedua, sebab yang kedua,
atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya, yang menegah ia anggota akan terkena air padanya. Baik, sebab yang kedua yang boleh ditayamum, dia panggil sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab apa? Sebab sakit yang tidak boleh kena air. Sakit yang tidak boleh kena air. Ini kita akan bincang malam ni tuan-tuan. Kita fokus kepada sakit yang tak boleh kena air. Sebab situasi di tempat kita, jangan kita tayamum kerana tidak ada air, jarang. Jadi kita fokus kepada sebab yang kedua, iaitu sebab tayamum kerana sakit yang tak boleh kena air. Jadi sakit yang tak boleh kena air itu, dia panggil sakit yang menghalang ataupun mencegah ataupun menghalang daripada kena air. Jadi kita nak kena tahu tuan-tuan, jenis sakit yang macam mana yang boleh kena, yang tak boleh kena air. Boleh terus tayamum. Tapi tayamum dan wudu kan, kita akan bincang mazhab kita. Iaitu sakit, dia panggil yang tak boleh kena air ni cukup 6 kriteria. Sakit ni dia kena nilai. Tahap sakit kita ni memenuhi 6 kriteria yang ditetapkan dalam mazhab kita, baru boleh tayamum. Luka sikit tayamum tidak sah kalau tak memenuhi kriteria yang diperuntukkan dalam mazhab kita. Siapa nak nilai? Kriteria ini kita tahu, tapi siapa nak nilai? Dua penilai. Yang pertama ialah tabib yang adil. Tahu yakin ataupun zon yang kata memenuhi kriteria 6 kriteria ini. Pertamanya tabib yang adil, doktor yang adil. Doktor, kita pergi jumpa doktor kata you punya sakit, luka you tak boleh kena air. Okey, sama ada dia balu tak balu, itu lain isu. Kita akan bincang dua-dua. Ada satu isu tak balu, ada yang balu tak. Dua, itu isu yang berbeza. Ada kes yang berbeza, kita akan bincang. Ada 4 kes kesemuanya dalam orang panggil apa, tata cara tayamum sebab sakit ini. Kesemuanya ada 4 kes. Satu-satu kes kita akan bincang. Dia berbeza tuan-tuan. Kita kena clearkan minda kita terlebih dahulu. Dia berbeza mazhab lain. Dan majoriti di Malaysia tuan-tuan, bukan 50%. Kalau saya tengok agak majoriti orang beramal dengan mazhab Hanafi tanpa dia sedar. Praktikal tayamum dia sebenarnya dia ambil model Hanafi, bukan model Syafi'i. Saya belajar di sekolah dulu tuan-tuan tahun 86, 87 dan 90, awal 90-an itu sekolah menengah. Tasawur Islam, pendidikan Al-Quran dan Sunnah sama juga. Dan KBSM dan KBSM alam sama. Darjah 5 kita dah belajar. Kalau sekolah agama di belakang saya tuan-tuan, darjah 5 kita dah belajar tajuk basic tayamum. Tapi guru kita ajar sakit tayamum, tak perlu wudu. Itu mazhab Hanafi. Malam ni kita dah belajar combine. Sakit boleh tayamum, tapi kena ambil wudu. Dia panggil wudu dan tayamum. Dia tak asin. Ya asin itu mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab kita dia agak kompleks sedikit. Kena tayamum dan kena wudu juga. Wudu tempat mana? Tempat yang boleh kena air. Tak boleh kena air, tak payah wudu. Tapi tempat yang boleh kena air, kena wudu. Mereka kesemua anggota wudu tak boleh kena air. Itu isu kita akan bincang. Kesemua wudu, muka tak boleh kena air, tangan dengan siku tak boleh kena air, semua kepala, balut tak boleh kena air, kaki semua tak boleh kena air. Maka tayamum tanpa wudu. Tapi kalau muka saja yang tak boleh kena air, tangan boleh kena air, kepala boleh sapu, kaki boleh basuh, kena wudu dan tayamum. Jadi kita belajar di sekolah tuan-tuan, mudah, itu mazhab lain. Lepas tu kita malam ni kita clearkan dulu apa yang kita nak bincang ini adalah mazhab kita Al-Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Penilai pertama yang nak nilai ialah tabib yang adil. Siapa tabib yang adil? Doktor yang adil. Nak adil ini tuan-tuan mesti yang pertama Islam.
Kalau doktor non-Muslim tak boleh dikira. Sebab tu orang Islam kena ada taufiq adil. Kita perlukan topan doktor daripada kalangan orang Islam. Kalau ulama dulu tak apa, memang dia doktor. Kita je tak tahu asal-usul sejarah. Dia ingat doktor ni ilmu lain. Kita dulu tuan-puan, yang duk cerita tentang orang panggil ilmu medik tu dan ilmu pemakanan itu adalah di kalangan para ulama juga. Kalau tidak, macam mana ulama nak cerita tata cara tayammum yang ada isu berkaitan dengan luka yang tak boleh kenai. Sebab itu ulama kita dia gabung jalin antara ilmu yang dikuasai dari sudut sainsnya, astronominya, dan sudah tentu fiqh itu basic. Fiqh itu basic. Cuma ada juga ulama yang tidak menguasai ilmu sains. Dia hanya menguasai ilmu fiqh saja. Tetapi ramai di kalangan ulama kita dia menguasai dua-dua bidang, iaitu bidang asas agama, itu basic. Setiap orang mesti kuasai ilmu agama. Barulah selesai ilmu agama basic tu, barulah dia fokus kepada bidang tambahan dia. Dia minat sains, dia belajar sains. Dia minat matematik, dia akan belajar ilmu matematik. Dia minat astronomi, baru dia belajar ilmu falak. Dia minat tafsir, dia sambung tafsir. Tetapi basic agama, fiqh settle, akidah settle, tasawuf settle. Itu dulunya tuan-tuan. Lepas tu ulama kita tak hairan kenapa ulama kita terdiri daripada kalangan akademik ni, akademis dan intelektual ini di kalangan para ulama. Antara yang kuasai ilmu medik tuan-tuan, Imam Nawawi, Imam Sayuti. Dia samalah ilmu pemakanan dan juga ilmu perubatan. Imam Sayuti, Imam Nawawi, tu yang ulama awal, bukan ulama mutakhir. Mutakhir lagi ramai lah. Macam Imam Zamakhsyari itu dah mutakhir. Imam Zamakhsyari itu dia kuasai ilmu tafsir, ilmu hadis, fiqh, sudah tentu. Cuma dia bukan kecenderung fiqh, tapi fiqh akidah itu dia orang dah settle. Cuma kecenderungan kepakaran dia, tengok mana ulama yang ditonjolkan dengan kepakaran fiqh. Imam Zamakhsyari ini dia terkenal dengan ulama astronomi, ulama falak pun dia boleh menguasai, dan juga dalam bidang pemakanan dan juga perubatan. Baik. Topik yang adil ni tuan-tuan ni, pertama Islam, yang kedua nak adil kena settle ilmu fardhu, baru adil. Kalaulah topik ini, doktor ini Islam tetapi tidak menguasai ilmu basic agama, tak nama adil. Kalau tayammum pun doktor tak tahu, maka tidak boleh dinamakan doktor itu adil. Dia kena selesai ilmu basic. Maksudnya akidah dia settle, fiqh dia settle. Kalau dia tak tahu cara nak balut mengikut prosedur yang ditetapkan, cara balut orang sakit tuan-tuan, memang dia ajar, kita belajar malam ni. Cara nak balut orang sakit, kadar mana yang dia boleh balut, tak boleh terlebih. Terlebih wajib qada. Kenapa? Dia tidak balut mengikut peraturan yang diperuntukkan. Ulama dah tetap kalau orang sakit balut kadar ini saja. Itu doktor kena kuasai, barulah dia dinamakan tabib yang adil. Itu dua syarat basic untuk dinamakan doktor adil. Pertama Islam, yang kedua dia selesai ilmu basic agama. Yang kedua, penilaian kedua ialah diri sendiri. Dia tahu, dia ada ilmu, dia boleh nilai diri, tak perlu rujuk doktor, kerana dia tahu sakit kadar ini dah boleh tayammum. Kenapa? Kerana diri dia tahu. Okey, tengok kriteria. Kriteria yang pertama tuan-tuan, 6 kriteria yang boleh sakit yang dibenarkan untuk tayammum. Pertamanya ialah sakit dia ini takut boleh menjejaskan nyawa. Sakit dia ini kalau kena air ditakuti, ataupun kemungkinan bahasa kita dia panggil ditakuti. Bahasa kita kemungkinan ataupun risiko boleh membawa kepada hilang nyawa. Dalam bahasa kita dia panggil ditakuti hilang nyawa, matilah tuan-tuan, kena air mati. Itulah bahasa mudah. Risiko tak boleh kena air, doktor kata kalau you kena air mati you ni. Takut kita boleh mati. Yang keduanya risiko takut hilang manfaat anggota. Kalau you kena air, you punya kaki ni boleh lumpuh. Tu
tak perlu kena air, tayamum saja. Kalau doktor kata kaki pakcik ini tak boleh kena air, kenapa? Kalau kena air berisiko boleh menjejaskan anggota, manfaat anggota, iaitu boleh membawa kepada lumpuh. Kriteria yang ketiga, sebab yang ketiga, syarat yang ketiga, dia panggil apa? Kalau kena air ini boleh membawa kepada sakit tempat luka ni, sakit. Pedih ke apa, tak apalah. Kena air pedih, dah boleh tayamum. Sakit. Tiga. Yang keempat tuan-tuan, kriteria keempat ataupun syarat yang boleh tayamum yang keempat, kalau kena air kemungkinan ataupun takut bertambah lagi sakit, tambah pedih lagi. Kalau kena air memang sakit dah. Kalau tak kena air pun dah sakit dah. Tak kena air lagi sakit. Tu boleh, tak payah kena air, pakai debu je. Dan yang kelima, kalau kena air doktor kata risiko lambat sembuh. You jangan bagi kena air ni. Banyak kan luka-luka yang doktor tak bagi kena air, kenapa? Lambat sembuh. Boleh, tak perlu kena air, pakai tayamum je. Dan yang keenam, setengah kitab tak ada yang keenam ni. Kalau pergi kitab yang detail, dia akan sebut yang keenam. Dan kitab Tahrir Syarqawi, I'anatul Talibin dan Al-Bajuri Ibn Qasim, dan juga kitab Sulam Musibiyah ada sebut yang keenam. Apa dia yang keenam? Takut meninggalkan kesan parut pada anggota zahir. Sebab tu dalam kitab lain tak sebut nombor 6 ni, sebab di parut ini dia kira anggota zahir, muka je. Kat lain dia tak kira. Kalau kaki, kalau walaupun doktor kata you kalau kena air ni memang okey, tak sakit, tak beri, tak jejaskan, tak lumpuh, tak apa, tak bersama sakit, tapi you boleh dia tinggal kesan parut. Memang parut ni lambat hilang. Kat mana? Kat kaki. Tetap kena air, boleh kena air. Sebab yang Islam jaga hanyalah parut pada anggota muka saja. Sebab itu kita sebahagian kita tidak menyebut syarat yang ke-6 ini, tambahan. Baik, saya tahu tuan. Itulah dia. Kalau cukup 6 syarat, kalau dapat salah satu daripada 6 syarat, bukan cukup dapat salah satu daripada 6 syarat, boleh tayamum. Tak disyaratkan cukup 6 tu, satu daripada 6 tu dah boleh tayamum. Contohlah tuan, kena air, sakit, pedih dah, ialah pedih. Kalau tak kena air, tak pedih apa pun, boleh tayamum. Ataupun memang dah sakit dah, tapi kalau kena air lagi sakit pun boleh tayamum. Tak perlu titiskan air, tak perlu dia punya apa, kau panggil lapkan air, tak perlu. Kenapa? Kerana memang tak boleh kena air. Dia akan ada dua isu, kita akan bincang nanti. Last sekali isu, balutan dan tidak ada balutan. Walaupun tidak ada balutan, memang doktor tak balut pun. Contoh tangan kita ni tuan, tangan kita ni sakit dah, luka ni sakit, doktor balut tak balut, boleh kena air, tak boleh kena air. Doktor tu tak perlu balut ni, tak bahaya apa, bakteri apa, tak payah, tak ada masalah apa pun, tak perlu balut. Lagi cepat sembuh kalau tak balut, doktor cakap. Tapi you tak boleh kena air, maka tak perlulah kita lapkan air atas dia. Jangan samakan dengan konsep balutan. Jangan terkeliru. Kita akan bincang kes yang keempat. Ada 3 kes tanpa balutan, 1 kes saja yang ada balutan. Kalau ada balutan, tuan-tuan, dibalut semua, maka air itu tak boleh kena air dalam, tapi atas itu kena lapkan, atas balutan. Nanti kes kita akan bicarakan. Dia ada 4 kes itu. Kalau sempat malam ni kita akan settlekan ke semua 4 kes. Baik, settle. Okay, kita terus ke makna tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Introduction dia dah settle. 2 sebab yang mengharuskan tayamum. Maka tu tafriqah. Maka hendaklah ia seseorang tadi tayamum. Maka dia kena tayamum kalau sakit yang dapat salah satu daripada 6 syarat, dia kena tayamum. Baik, jangan tayamum terus depan, jangan pakai hantam je. Kadang-kadang sakit bukan sakit pun luka dia ni, tak dapat syarat lah kita kata, ataupun dia memang tak tahu pun syarat tayamum. Kira luka saja boleh tayamum.
Luka pantang luka nak tayamum. Dia kena nilai dengan salah satu daripada 6 syarat tadi. Baik, okey, makna tayamum pula. Settle satu topik pertama. Satu topik yang kedua pula tuan-tuan, makna tayamum. Satu topik pertamanya sebab mengharuskan tayamum. Ada 2 sebab. Yang kedua, satu topik yang kedua, makna tayamum. Makna tayamum kita ringkas saja. Apa makna tayamum? Hendaklah ia tayamum dengan taswir, gambaran, rupa tayamum, dengan memindahkan 2 debu tanah. Dengan memindahkan debu tanah. Ini makna tayamum. Tayamum ni memindahkan ataupun menyampaikan debu tanah yang suci lagi menyucikan. Nak pindah ke mana? Nak sampai ke mana debu tanah? Nak sapu kat mana? Kepada sapu mukanya dan 2 tangannya dengan niat tayamum. Jadi cara ataupun makna tayamum ni tuan-tuan, menyampaikan debu tanah ke muka dan kedua tangan dengan niat. Dia adalah cara niat dia. Ini umum saja tuan-tuan. Jadi kesimpulan secara umumnya, tanpa kita detailkan niat, kita sapu ataupun pindah, dia kena pindah, menyampaikan ataupun memindah debu tanah yang suci ini, lagi menyucikan ini, ke mana? Ke muka dan juga 2 tangan. Itu dipanggil tayamum. Anggota tayamum ittifaq para ulama. Maksudnya tidak ada khilaf para ulama. Ittifaq ulama, sepakat ulama, hanya 2 anggota tayamum, muka dan tangan. Walaupun hadas itu seluruh badan tuan, mandi wajib, tak ada air. Berjunub tuan, kena musim berjunub, musim tak ada air, kacau. Lepas tu macam mana nak kah dah air tak ada? Tayamum kan? Kena tayamum ganti dengan keadaan. Ada cerita niat sekejap lagi. Cara niat dia. Jangan niat aku mandi wajib, nak mandi apa je tayamum. Kena niat tayamum ganti mandi wajib. Lepas tu nak sapu macam mana? Kena orang tak tahu tu pun dia hantam semua mula daripada kepala dari jiwa mandi ke debu ni. Ataupun guli debu dalam debu. Sebab dia ingatkan macam mandi. Dia kata mandi ni seluruh badan. Maka tayamum pun ganti. Kena seluruh badan juga. Itu guna otak dia. Dia tak guna syariah. Walaupun hadas berada seluruh badan, tapi yang kita debunya sapu muka dengan tangan sahaja tu. Itu makna tayamum. Benda ni tuan-tuan, kita orang belajar ni, kita rasa biasa je. Kita rasa memanglah, iyalah tayamum, ada kita tahu. Ada satu tempat saya mengajar, perintis ni mana tempat yang zero lah. Orang tak pernah, tak ada background, tak pernah orang panggil, tak mengaji lah mudah bahasa dia. Kita rintis. Maksud rintis ni mula orang panggil berjinak-jinak dengan modul Islamik ni, modul kitab fiqh ni. Apabila kita cerita tayamum ganti mandi wajib, rupanya dia sangkakan kena mandi dengan debu lah. Maksudnya kena habis debu. Kenapa? Kerana dia kata ustaz, dia ulang banyak kali soalan, kita tak perasan. Tu sebab tu jangan syok sendiri. Jangan mengajar ikut sedap dia, jangan mengajar ikut level dia. Kena mengajar ikut level audiens kita. Kalau ikut level dia tuan-tuan, kalau dia tahu tinggi, dia hantam tinggi. Dia tahu sederhana, dia hantam sederhana. Sedangkan level orang bawah ni, tayamum pun tak tahu apa makna tayamum. Rupanya dia sangka, dia kata kalau lah kita nak mandi wajib ustaz, nak tayamum macam mana? Saya kata tayamum lah. Kita dah sebut tayamum, dia kata tak mandi wajib. Kalau wuduk dia tahu, dia kata kalau wuduk kita tahu nak ganti wuduk tayamum. Kalau mandi wajib nak tayamum macam mana? Saya kata tayamum sama. Mandi wajib pun tayamum sama, wuduk pun tayamum sama. Dia cakap lagi sama macam mana? Nampak tak? Rupanya gambaran dalam minda dia bukan sapu muka dengan tangan. Kalau mandi wajib kena semua. Itu yang dia terkeliru tu, confuse tu.
Kita cerita, barulah dia barulah nampak tak tuan? Jangan kita sangka orang semua tahu. Lepas tu mengajar, jangan SS. Banyak orang ini mengajar syok sendiri. Lepas tu mengajar tafsir hadis semua. Dia ingat orang-orang dia ni duk mengajar tafsir hadis, cerita hebat-hebat. Macam-macam cerita dalam tafsir Al-Quran. Memang general knowledge itu sangat-sangat powerful lah. Siapa audiens ni, orang panggil jemaah ni rasa hebat. Hebat, puas hatilah tahu. Tahu apa dia? Kisah surah An-Nas, kisah surah Al-Ma'un. Hebatlah dia rasa. Tetapi sedangkan dia tak tahu bahawa yang depan dia ini makna tayammum pun tak tahu. Makna. Apabila tak tahu makna, duk cakap bahasa, vokab, duk cakap tayammum, wudu, tayammum. Dia cakap bahasa yang orang dah tahu, tak terjemah, tak tahu pun makna apa. Macam junub dan tuan. Junub ni kita tahulah, kita belajar. Kalau orang tak pernah belajar, dia tak tahu apa dia junub ni. Apa dia junub? Apa dia berjunub? Kau ni berjunub ni. Haji yang junub, apa berjunub tak? Saya tak junub. Dia tak tahu apa dia junub. Orang dulu guna junub tu apa? Junub tu dia cerita hadas. Janabah itu hadas. Junub itu orang yang ada hadas janabah. Apabila kita tengok orang yang ada hadas janabah, maka kita kata engkau ni berjunub. Haji ni berjunub, dia tak tahu apa berjunub. Kita nak cerita engkau ini ada hadas yang nama janabah, maka dalam istilah syarak orang panggil engkau ni berjunub. Dia hadas janabah pun dia tak tahu apa dia. Nampak? Itu semua vokab-vokab orang tua kita guna dulu. Kita yang semua pakat gunalah. Tapi nak contohnya tuan, kalau kita pergi satu pulau yang memang orang itu, orang baru dengar semua ni, semayang pun dia tak tahu apa lagi. Kita duk cerita dah bab haid, bab nifah, bab junub, bab janabah, bab hadas, dia tak tahu apa. Okay, saya terlupa. Itulah dari makna tayammum. Makna tayammum ni itu menyampaikan debu di muka dan tangan. Tak nak sebut tayammum boleh. Sebut apa? Ambil debu ni, letak di muka, letak di tangan. Itulah dia tayammum. Ringkasnya, kalau nak cerita tu panjang, ringkasnya kita guna nama dia. Perbuatan menyampaikan debu di muka, perbuatan menyampaikan debu di dua tangan. Ringkasnya dipanggil tayammum. Nama, ismum dia panggil. Tu. Kalau kita dah tak nak guna tayammum tu, apa takut tak faham? Ambil debu di muka, ambil debu tayammum. Kenapa? Air tak ada ni. Lepas tu nak buat macam mana? Ambil debu lah. Tak nak buat apa debu ni? Buh di muka tu lah, buh di tangan ni. Tak guna pun nama tayammum. Tapi semayang janganlah lupa. Semayang payah nak guna, dia panjang. Kena ringkas solat. Kalau orang tak erti semayang ni apa dia tuan, kacau juga. Pak dia nama dia panjang. Pergi cakap perkataan kita, pergi ni, pergi buat apa-apa. Pergilah takbir. Dia pergi takbir betul. Siap takbir, dia kata buat apa lagi? Rukuk. Pergi takbir, pergi qiyam, pergi rukuk, pergi i'tidal, pergi sujud. Mampu kita dekat 5 minit. Duk bilang sampai 13. Tapi itulah dia sembahyang. Ringkas dipanggil sembahyang. Betul, kita tengok pula yang ke seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Setelah mana tayammum dengan niat, di umumnya niat. Tanya dengan tayammum itu dengan niat tayammum ganti daripada wudu dan ganti daripada mandi atau ganti daripada membasuh anggota yang tidak dapat terkena air padanya, diserta akan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya dan dikekal akan dia hingga menyapu satu juzuk daripada mukanya. Okey, ni dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita niat tayammum ataupun tempat niat tayammum. Dia nak cerita tempat niat tuan-tuan dan cara niat. Tempat niat. Cara ni tak cerita dalam ni. Tempat niat tayammum ni tuan-tuan dia berbeza dengan wudu. Ni kena berhati-hati dengan mazhab kita. Dia kompleks sikit. Mazhab kita dia agak
ketat sedikit. Mazhab kita tuan, anggota tayamum ada dua sektor. Tempat niat. Tempat nak niat dia wajib niat dua tempat. Pertama, ketika menepuk debu, ketika tu kena ada. Cuma dia khilaf di sini. Ketika tepuk ke ataupun ketika angkat tangan daripada tepuk, itu khilaf. Boleh dua-dua. Sama ada ketika kita letak tangan atas debu ataupun kita letak tangan atas debu, kita tidak ada niat lagi, kita angkat tangan ke debu, sebelum sampai di muka kena ada niat. Itu tempat pertama niat. Dan tempat yang kedua niatnya ialah di muka. Kalau wudu satu saja. Ni beza tempat. Tayamum dia agak kompleks sedikit. Dia perlu panggil apa? Dia perlu detailkan niat. Maksud ni detail niat tu bukan cara niat lah, tempat niat. Ketika tepuk debu, kemudian satu lagi ketika kita letak debu di muka, ketika kita letak debu di muka. Cuma di sini dia sebut ini qaul yang dhaif. Dia sebut apa? Wajib kekal niat. Tak wajib sebenarnya, itu qaul dhaif. Qaul mu'tamad, tak wajib kekal niat. Apabila kita tepuk, angkat sampai di muka, jangan putus niat. Wajib kekalkan niat tayamum itu. Aku tayamum, ganti tempat, tak boleh kena air di muka. Contoh sajalah, banyaklah niat, tengok situasi dia lah. Kalau luka di mana? Kalau luka di kaki, cara niat dia, aku tayamum, ganti tempat, tak boleh kena air di kaki. Sebab dia tengok niat dia ni ikut berdasarkan kepada situasi ataupun kes. Sebab tu ada 4 kes tadi. Tak bincang lagi, 4 kes tu penutup. Baik, saya tertupan. Qaul mu'tamad, tak wajib kekal niat sehingga sampai di muka, tak wajib. Maksudnya asalkan ada niat ketika tepuk itu, kemudian satu lagi ketika letak di muka ada niat yang baru. Tapi qaul dhaif mengatakan wajib ketika tepuk itu kekal niat sampai di muka. Jadi macam satu niat jugalah. Sebab apa kita pisahkan jadi dua niat? Dua niat itu qaul mu'tamad. Maksudnya pertama ketika tepuk, satu lagi ketika muka. Tapi qaul dhaif satu. Kenapa? Ketika tepuk tu niat kekal sampai di muka. Kekal kena ada niat. Kena ada sepanjang kita angkat tangan di muka itu, kena berterusan niat. Itu qaul yang dhaif. Boleh buat mana-mana pun tuan. Tapi kalau nak simple, ambil yang mu'tamad, mudah ketika tepuk tangan itu niat, dan kemudian satu lagi niat ketika berada di muka, datang lagi niat, hadir lagi hati kita, aku tayamum, ganti tempat, tak boleh kena air di mana-mana anggota kita. Settle. Last sekali itu dia sebut apa? Kita akan sebut kes lah ni. Dia sebut di sini, tak sebut kes. Dia kata apa? Iaitu dengan beberapa syarat yang disebut dia akan syarat itu dalam kitab yang panjang-panjang. Dalam kitab kita dia tak sebut syarat tayamum ada 4, syarat tayamum ada 4, syarat tayamum kerana sakit ada berapa, syarat tayamum kerana tidak ada air ada berapa. Dia tak sebut. Tengok dalam kitab yang lain dia sebut. Baik, habis. Okey, penutup dia tuan-tuan, kita akan tengok isu. Kita tengok isu. Ini penting. Penutup ni penting tuan-tuan. Kita insya-Allah boleh sikit lagi tuan-tuan. Okey, ada 4 isu dia. Tayamum ni tuan-tuan, yang itu apa tadi semua simple. Kita sebut satu topik pertama tadi, dia panggil apa? Sebab tayamum. Satu topik yang kedua ni adalah anggota tadi kan. Ittifaq ulama 2 anggota. Itu simple. Tetapi yang perlu kita fokus adalah isu dan tata cara. Setiap isu dia tak sama tata cara dia. Ini kena tahu. Okey. Isu pertama tu apa? Tayamum dengan sebab sakit ni tayamum dengan sebab sakit ni ada 4 isu kesemuanya. Tayamum dengan sebab sakit. Tata cara tayamum dengan sebab sakit ada 4 isu. Isu pertama, tidak boleh kena air pada semua anggota. Ini mudah. Isu pertama mudah. Tak boleh kena air pada semua anggota wudu. Tak boleh kena air. Semua anggota wudu tak boleh kena air. Semua anggota badan mandi wajib tak boleh kena air.
Contoh, seluruh badan dia ada hadaf dan tak boleh kenai seluruh badan. Doktor kata, you ni kalau kenai lumpuh, maka nak mandi wajib tak boleh kenai, kena ambil tayamum, perganti air. Okay, ini isu pertama, mudah. Cara dia macam mana? Cara dia mudah saja, iaitu kita terus tayamum tanpa wudu. Sama dengan tata cara tayamum ketika tidak ada air. Kita berada satu tempat, air pun tidak ada, debu tayamum bawa. Kita travel contoh mana-mana, debu ada, kita prepare debu. Air habis, kehabisan. Ketika itu tayamum dengan sebab tidak ada air. Mudah saja. Macam mana? Tayamum lah. Ambil debu, niat, letak di muka, letak di tangan. 2 kali tepuk. Tepuk pertama di muka, tepuk kali kedua di tangan. Itu saja. Habis. Isu yang kedua. Isu kedua ni dia mula kita kena fokus. Isu pertama mudah. Isu keduanya, tidak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk sahaja. Anggota wuduk ada 4, tak boleh kena air sebahagian, 1 atau 2 atau 3. Kalau 4 kali kena air, itu isu pertama. Isu kedua, tak boleh kena air sebahagian. Mungkin 1 je tak boleh kena air, 3 lagi boleh. Contoh tuan-tuan, contohnya tak boleh kena air pada muka. Contoh, tak boleh kena air pada muka. Ataupun mudah contohnya, tak boleh kena air pada tangan. Tangan ini tak boleh kena air, muka boleh kena air, kaki boleh kena air, kepala boleh sapu air. Macam mana tata cara dia? Ini dah kita panggil tuan-tuan, tata cara dia wudu dan tayamum. Dalam mazhab Syafi'i wajib wudu dan tayamum, tak boleh terus tayamum. Contoh tuan-tuan, tangan tak boleh kena air, muka boleh, kepala boleh, kaki boleh, terus dia tayamum. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Itu bukan tata cara yang diperuntukkan dalam mazhab kita. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki, ya, terus tayamum tanpa ambil wudu. Walaupun tempat lain boleh kena air, tak perlu ambil wudu, terus tayamum. Itu mazhab Maliki dan juga Hanafi. Itulah diajar di sekolah. Betul pening kita mengaji di sekolah, sebab mengaji iman mazhab lain. Okey, kita pula, kita ni tuan wajib wudu tempat yang boleh kena air, dan wajib tayamum tempat yang tak boleh kena air. Macam mana? Contoh dia, okey, tangan je, tangan tak boleh kena air. Ada balutan? Belum, ini isu belum ada balutan. Okey, yang keempat baru ada balutan. Isu pertama, isu kedua, isu ketiga, tidak ada balutan. Walaupun tidak ada balutan pada tangan, tapi doktor kata tak boleh kena air. Cara dia muka boleh kena air, ya boleh kena air. Ambil wudu seperti biasa. Sapu tuan sahaja aku ambil wudu kerana Allah Ta'ala, habis semua basuh muka. Tangan, 2 tangan boleh tak kena air? Tak boleh. Semua tangan boleh? Tak boleh. Semua tangan tak boleh. Kalau separuh boleh, separuh tak boleh, itu isu ketiga. Ini isu kedua. Isu kedua, semua tangan tak boleh kena air. Maka tuan-tuan, apabila semua tangan tak boleh kena air, pengganti dia apa? Kena tayamum. Jangan basuh lagi, sapu kepala lagi, jangan basuh kaki. Ada orang tak tahu cara tuan-tuan, dia buat package. Maksudnya dia butuhkan dulu baru tayamum. Tidak sah. Macam mana? Tak apa, tempat tak kena air, kita tinggal basuh. Sapu. Dia nakal. Sapu kepala, basuh kaki, siap wudu. Kan dia kata dalam kitab kata wudu dan tayamum. Dia pakai otak juga. Bahaya baca kitab tuan-tuan. Baca buku tanpa belajar, ini bahaya. Kena ada mentor, kena ada guru yang memandu kita bagaimana cara implement yang betul, demonya macam mana. Guru ni tuan-tuan, dia siap demo macam mana cara debu ni, macam mana cara nak buat. Kita pun follow je, jangan ejah-ejah. Ejah itu bahaya tu. Ejah-ejah sampai ke anak murid kita boleh ejah. Kita ambil guru, kita ejah. Sampai anak murid kita ejah pula. Sampai di cucu murid ejah pula. Cicit murid, dia ejah lain. Habis rosak agama. Sanaknya tuan-tuan, menjaga keaslian ilmu, menjaga keaslian syariat,
menjaga keaslian praktikal kita, jangan mengurangkan. Daripada guru, bapa guru kita, anak guru kita, cucu guru kita, cicit, ciok, piok, dia tak akan hilangkan. Demo daripada tok guru dulu. Kalau kita ambil betul, macam itulah teknik demo. Orang panggil apa? Teknik demo tayamum. Kita tak payah kat tuan-tuan dah tahu dah. Tak payah bawa debu pula. Kalau kita orang dulu budak-budak tuan, kalau pondok kata budak dah tua dah. Ambil debu, tengok dalam talam tu debu. Macam mana tu tunjuk. Habis. Jadi clear, kita nampak macam mana cara dia. Siap. Yang sunatnya macam mana tu guru cerita. Ni sunat buat macam tu. Yang wajibnya macam ni saja, tak sunat pun macam tu. Kita tahu cara teknik dia. Baik, okey, saya ulang balik yang tuan-tuan, isu kedua. Kita tak boleh packagekan begitu. Dia kena serentakkan. Apa maksud serentak? Apabila kita ambil wuduk saja, aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, tangan tak boleh kena air, maka kena tayamum, ganti tangan. Jangan langkau lagi sapu kepala, jangan. Kena tayamum. Maka nak tayamum, ambil debu. Nak sapu di mana? Muka dengan tangan. Muka ni kan ada air ni. Ni belum ni habis ni. Jadi berselup habis ni. Maka tak makruh kita ambil tawar ataupun kain kita lapkan. Asal makruh? Asal tak boleh lap kesan ibadah. Makruh menghilangkan kesan ibadah. Tetapi dalam isu ini tidak makruh menghilangkan air di muka. Kenapa? Kerana keperluan. Sebab kita nak letak debu, ambil kain apa lap semua, ambil debu. Niat macam mana? Niat dia ketika tepuk debu di bawah, niat aku tayamum, ganti tempat tak boleh kena air pada tangan. Tu niat dia kena betul, kena spesifik niat. Jangan niat aku tayamum umum saja. Tak. Itu niat tayamum umum tu, tayamum tidak ada air. Kalau sakit dia kena spesifik. Aku tayamum ganti tempat tak boleh kena air di tangan. Tak di muka. Kemudian ambil tepuk satu lagi, letak tangan kanan, kemudian tangan kiri. Habis tu dia syarat saja. Syarat. Jadi sampai di siku kita pusing. Di sini ni kena buat macam tu. Sebab dia dah ada debu di tangan kita. Sampai di sini itu saja. Tak disunatkan di celah-celah. Baik, settle tu Pak isu. Okey, sebelum settle tu, apabila selesai tayamum, kemudian sambung. Ambil air, sapu kepala, ambil air, basuh kaki, sambung. Kenapa nak kena sambung? Dah lengkap dah. Basuh dah tangan ni, pengganti. Dan tangan tadi basuh, ganti dengan tayamum. Apabila ganti tayamum di tangan, okey, lepas basuh tangan, apa rukun wuduk seterusnya? Sapu kepala. Teruskan sapu kepala. Lepas sapu kepala, seterusnya apa dia? Kaki. Last kali di kaki. Komplit satu tayamum, satu wuduk. Satu tayamum, satu wuduk. Dia ada 4 tayamum, satu wuduk. Paling banyak. Baik, isu yang ketiga tuan-tuan. Isu ketiga ni saya nak express sebab dia sama. Dia sama saja dengan isu kedua. Dia beza dia, apa beza sedikit saja. Okey, isu ketiga tuan-tuan, dia tak boleh kena air pada jusuk anggota, pada sebahagian satu anggota. Tangan ni separuh saja tak boleh kena air, separuh lagi boleh. Kalau yang isu ketiga, seluruh anggota tak boleh kena air, seluruh muka tak boleh kena air, ataupun seluruh tangan dua-dua tak boleh kena air, ganti dengan tayamum, ataupun semua kaki tak boleh kena air. Itu isu ketiga. Isu kedua, isu ketiga tuan-tuan, sebahagian ataupun satu juzuk daripada satu anggota tak boleh kena air. Tangan ini separuh tak boleh kena air, separuh lagi boleh kena air. Muka ni tuan-tuan, belah kiri saja tak boleh kena air, belah kanan boleh. Ataupun dahi ni, dahi ni kena, tak boleh kena air. Kena pisau dahi ni, tak boleh kena air. Maka dahi saja tak boleh kena air. Pipi boleh kena air, pipi kiri kena air, dagu boleh kena air.
Cara macam mana nak buat? Cara sama tuan-tuan, iaitu kita contohlah, tangan kanan ini separuhnya tak boleh kenai, separuh lagi boleh kenai. Sama cara dia, ambil wuduk seperti biasa. Aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, boleh kenai, tempat boleh kenai, wajib kenaikan. Separuh ni tuan, ambil air, separuh ni lap, tak perlu niat, sebab niat wuduk di muka saja. Lap ni tempat boleh kenai, separuh yang tak boleh kenai tinggalkan. Yang boleh kenai ni lap, yang ni pula boleh kenai semua. Basuh, ke semua basuh. Ke semua basuh. Jangan sapu kepala lagi. Kalau sapu kepala tak sah. Kenapa? Kerana sebahagian juzuk di tangan belum sempurna, tak boleh pindah kepada rukun lain. Itu peraturan yang ditetapkan. Kalau pindah juga tak sah. Orang tanya kenapa tak boleh pindah? Kerana tak sempurna lagi juzuk. Kerana peraturan dia, nak pindah ke rukun lain kena sempurnakan dulu. Tu kena sempurna dulu. Nak sempurna macam mana? Gantikan. Alternatifnya, cari pengganti. Apa pengganti? Debu. Tu dipanggil tayamum. Maka tayamum lah kita. Macam mana tayamum? Ambil tawar, lap dulu muka yang duduk belum air tu, yang duduk apa nama ni, banyak air, lapkan muka, tak makruh pun, kerana ini keperluan. Dan lap juga tempat yang kena air tadi, lap di tangan semua kering dah, tepuk dengan niat sama. Tepuk kali pertama untuk muka, tepuk kali kedua untuk tangan. Settle. Baru boleh pindah ke sapu kepala dan kaki. Itu cara dia. Nampak dah komplit tu Pak? Nampak. Tapi apabila luka memang confirm tak boleh nak buat. Pening. Standard tu. Masa tu belajar faham. Apabila luka saja, nak buat macam mana? Belajar dah dulu. Itu standard tu. Ketika nak guna tu barulah dia tahu nak. Sebab tu benda ni tuan-tuan, dia kena belajar belum sakit. Jangan sakit pun nak belajar. Ilmu apa pun tuan-tuan Allah ajar kepada kita, prepare first. Prepare sebelum kita sakit. Ini kita belajar ni ilmu preparation belum kita sakit. Kita sakit saja, kita dah get ready. Kita dah boleh buat. Kenapa? Kerana kita dah ilmu dah standby. Jangan sakit baru nak call. Ustaz, macam mana saya ni? Kacau. Saya baik ustaz. Mudah sekali. Bukan WhatsApp aja ustaz hari. Mudah. Hari ni nilai ilmu tu tuan-tuan tak apa aku kan. Sebab tu saya orang tak kenal, saya tak jawab. Nasib baik tuan-tuan ni saya kenal. Saya layan WhatsApp ni tuan-tuan, hanya orang yang belajar, orang yang saya kenal. Sebab orang tak kenal bercampur dalam page tu tuan-tuan. Kalau saya buka, sebulan tak buka, berderu, tanya soalan, mengaji tak nak. Kalau duk follow page tu tak apalah, follow page kita ni malam-malam kan dia follow page, kita jawab. Sebab nampak nilai ilmu tu tuan-tuan tak ada nilai sangat. Kalau ulama dulu sanggup berjalan sebulan untuk dapat ilmu, dan ulama ajar tuan-tuan, kalau tanya 20 dia tak akan jawab 20. Dia nak appreciate, kita menghargai nilai ilmu yang sangat tinggi. Orang dulu tuan-tuan, dia pergi musafir, travel 1 bulan perjalanan dengan unta, kan, dengan merch, dengan unta. Kita hari ni tak aktif badan pun, pergi dengan Mercedes. Okey lah tu kan. Tanya 20 soalan, tunggu jawab 10, baki 10 lagi datang lagi. Nampak tak? Kenapa tu? Itu cara dia. Ulama nak ajar dari segi nilai ilmu, bukan murah, mahal. Maka kita kena usaha. Sebab tu ulama, tuan guru saya tuan-tuan, dia berjalan kaki. Saya, masa saya belajar dulu, saya cakap kalau saya confirm lah, saya mengaku tu, saya tak akan berjalan kaki. Daripada Kelantan nak ke Kedah, dia berjalan kaki. Daripada Kedah dia nak pergi ke Tok Kenali, pondok dia, memang dia berjalan kaki. Tumpang lah, dia kata kalau ada lori, dulu lori balak saja. Kalau ada lori, tumpang lori. Dan naik sampam ini, perjalanan nak ke sampai Kelantan, guna sampam. Mana ke laut, jalanan laut. Jalan sampai dalam hutan, jumpa sungai, tumpang perahu orang. Dia kata, saya ingat dia lebih kurang sebulan lebih baru sampai ke Kelantan tu, ke pondok Tok Kenali. Masa tu Tok Kenali baru buka pondok. Hemahnya tuan-tuan, motivasi dia sangat tinggi. Sebab tu berkah dia orang belajar. Kerana usaha dia sangat tinggi.
Dia tahu nilai tu. Tak tahu nilai tu kan. Dia orang tepi topi rumah kita, orang ngaji kita tak pergi. Kata kita tahu nilai. Tapi kalau kita tahu nilai, jauh mana pun kita cari. Dia tahu nak tak tahu dia dua tu. Kalau kita tahu nilai, kita akan cari. Kita tahu benda tu, kita akan nak benda tu. Baiklah, Allah ni penting tuan-tuan. Yang keempat ini, apa dia isu keempat tuan-tuan? Masa saya ambil sikit tuan-tuan, sebab apa? Sebab kalau nak asingkan isu keempat ni, dia nampak macam tak berapa sedap lah. Bulan depan pun baru bincang isu keempat. Kita terus bincang isu keempat. Cuma kalau tuan-tuan rasa nak tanya detail, bulan depan, bulan akan datang, minggu akan datang. Yang keempat ni tuan-tuan, orang yang tayammum ataupun dia panggil tayammum, orang yang ada balutan. Ni tayammum, orang yang ada balutan. Sebab apa tuan-tuan? Beza 3 lagi. Sebab 3 lagi tak boleh kena air, tak perlu pun kita lap atas tu. Tapi kalau balutan, ada orang tanya, Ustaz nak kena letak dah debu atas balutan? Ustaz nak kena lap dah air atas balutan? Atas balutan tu nak kena lap dah air, debu pun nak kena lap dah, nak kena lalu dah debu. Itu yang menjadi khilaf. Ada ulama kata kena wajib lalukan juga air atas balutan. Ada ulama kata tak payah pun, tapi kita ambil yang muktamad kena juga. Baik, kita tengok dulu cara dia. Balutan ni tuan-tuan, tengok sama konsep sama. Balutan di muka, seluruh muka kena balut, ataupun sebahagian muka, konsep sama. Balutan ni tuan-tuan lebih kurang sama dengan nombor 2, nombor 3 tadi. Cuma beza ada balutan. Balutan di mana? Ada yang balut ke semua anggota empat-empat. Ada balutan di sebahagian anggota saja. Muka saja, tangan tak balut, kaki pun tak balut. Maknanya ada tempat boleh kena air, wajib wudu kan. Ada isu balutan itu sebahagian saja, bukan semua muka. Pipi kanan saja, dagu saja tak kena air, yang ada balut. Sama je konsep dia. Baik, macam mana cara dia? Cara dia tuan-tuan sama, cara dia, beza dianya. Saya nak sebut beza di mana? Beza dia sama ada kena letak debu atau air atas balutan. Itu dia beza dia. Ambil contoh satu tu kan? Dia paling banyak 4. Paling banyak 4 balutan. Di muka pun balut, kepala, semua kepala balut, tangan pun balut, 3 lah, kaki balut, 4 balut kan? 4 balutan. Kalau 4 balutan, kena 4 tayammum. Kena 4 tayammum. 4 tu paling banyak adalah 1 wudu, 4 kali tayammum. Wudu 1 je, ataupun 2 tayammum, 3 tayammum, ataupun 1 tayammum. Kita ambil 1 tayammum dulu. Mana? Contohlah, contoh di dahi. Dahi tak boleh kena air. Kita ambil dahi dulu. Baru contoh kedua tangan, contoh ketiga seluruh kepala, contoh keempat kaki. Kalau dahi tak boleh kena air tuan-tuan, dahi ni ada balutan, sahibul jabirah dia panggil. Isu dia sahibul jabirah. Ni dahi ni tak boleh kena air. Dia bubuh tak kisahlah bubuh balut macam mana tuan-tuan. Sama ada orang ni pun kain ataupun bukan kain, tak kisahlah, apa pun tak apa, asalkan jabirah ada balutan. Cara dia tuan-tuan, kena wudu dulu. Ambil wudu dulu. Macam mana ambil wudu? Tempat yang boleh kena air ni, dia niat aku ambil wudu kerana Allah Ta'ala, atau aku mengangkat anak kecil kerana Allah Ta'ala. Jangan lagi basuh tangan hingga siku. Belum. Kenapa? Ini ada di atas balutan ini, tak boleh kena air, kena ganti dengan debu. Ambil debu. Cuma tumpah di atas balutan itu lap saja, lap air. Ini khilaf lah, tapi yang muktamad kena lap air di atas balut, di atas balutan. Kemudian tuan-tuan, kita ambil kain, keringkan kain di muka, sebab kita nak tayammum ganti tempat tak boleh kena air pada dahi, tempat yang tak boleh kena air pada muka. Jangan basuh tangan lagi. Jangan, kalau basuh tangan tak sah. Ini memang kena ingat kan tuan-tuan. Tak ada cara lain. Ada tak cara lain? Tak ada cara, kena ingat tu je. Macam mana? Ambil debu.
Ambil debu, niat aku tayamum ganti tempat tak boleh kena air di dahi atau di muka. Patut satu kali tepuk lagi untuk tangan. Settle. Okey. Baru basuh, ambil air, basuh tangan. Basuh tangan. Muka dah, barulah tangan. Tangan kanan, tangan kiri, kepala sapu kepala, dah basuh kaki. Komplit, satu wudu, satu tayamum. Atas balutan ni tadi tuan, air pun kena lap dan debu pun kena bagi atas balutan ni. Settle. Itu satu debu, satu tayamum, satu wudu. Kalau dua tayamum tuan, macam mana jadi dua tayamum? Dua balutan. Di muka pun ada balutan, tangan pun ada balutan. Tangan ni kira satu ni, kiri kanan ni. Kalau ada dua, kanan pun balut, kiri balut, kira satu lah. Macam mana cara dia? Sama. Wudu, kemudian tayamum di muka, kemudian yang kedua pula ambil basuh tempat yang boleh kena air, tak basuh tempat boleh kena air, kemudian tayamum sekali lagi yang kedua. Tayamum apa ni? Ganti tempat tak boleh kena air di tangan. Tayamum sama, muka dulu, tangan. Dah dua tayamum. Baru boleh sapu kepala, baru boleh basuh kaki. Settle. Satu wudu, dua tayamum. Wudu tetap satu tuan. Dia duk jadi tayamum ni saja 2, 3. 2. Kalau 3 tayamum, 3 tayamum. Contoh yang ketiga ialah kepala. Seluruh kepala dia ni balutan, kena balut. Tapi kalau balut separuh je tuan, tak perlu tayamum lah. Kenapa? Mazhab kita kepala ni sebahagian saja, tak disyaratkan separuh. Dia buat pelik pula. Separuh luka kepala ni, kenapa luka? Accident, kepala kena balut semua. Tinggal belakang je, belakang tak biasa basuh, dia kata. Dia basuh depan saja, tak confident basuh belakang. Tak apa belakang kepala juga, tak perlu tayamum. Yang dia buat bid'ah pula. Tayamum tu tak betul. Kata kenapa di tayamum ni? Tak boleh kena air Ustaz. Tak boleh kena air kat mana? Depan, belakang. Belakang boleh. Sapu lah belakang. Tak biasa Ustaz. Dia kira tak biasa dia. Yang kena semua tak boleh kena air. Semua kepala ni, buku tak boleh kena air. Itu kena ganti. Macam mana cara dia? Cara dia sama. Ambil wudu basuh muka, ambil wudu basuh tangan hingga siku. Ketika mana di kepala ni tuan-tuan, di kepala ni tadi macam biasalah 3 tayamum. Macam biasa lah tuan-tuan, tak nak ulang cepat lah. Tak nak ulang cepat, nak cepat. Jadi tayamum yang ketiga mana? Kepala. Kepala ni tak boleh kena air, lap saja atas balutan. Lepas lap itu tuan-tuan, kita tayamum. Tayamum macam mana? Niat, letak tangan atas debu, niat aku tayamum ganti tempat tak boleh kena air di kepala. Settle. Barulah kita basuh kaki. Maknanya satu tayamum 3, satu wudu 3 tayamum. Paling banyak dalam mazhab kita 4 tayamum. Mana? Kaki pun luka juga. Maknanya dia ada semua luka tuan. Luka di muka, luka di tangan, luka di kepala, luka di kaki. Jadi satu tayamum, satu wudu 4 tayamum. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan akan datang minggu akan datang termasuk tajuk baru. Tajuk dia iaitu faslun, bermula orang yang haram atau orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Kita nak bincang perkara yang diharamkan ketika orang tidak ada wudu. Kadang-kadang wudu tak ada, ikut dah tuan. Tak ada wudu pegang Quran. Itu bahaya tu, haram tu. Tak ada wudu pegang Quran, tak boleh. Ini kita akan bincang akan datang 4 perkara orang yang tidak ada wudu. Orang yang mengangkat hadas pula. Mengangkat hadas pula. Orang yang hadas besar, mandi wajib. Mandi wajib ni pula bukan saja pegang Quran, bukan saja baca, orang panggil apa, bukan saja pegang, tak boleh. Baca Quran pun tak boleh, haram. Dia berhadas besar, tak mandi lagi, dia baca Quran. Melainkan baca Quran dengan niat. Tak boleh. Wallahu a'lam. Kita akan bincang benda sunat juga. Ada benda-benda yang sunat. Kita akan combine lah minggu depan. Ada benda yang sunat. Dan hari ni kita nak ringkas sangat tuan. Kita tak sebut benda sunat. Banyak perkara tayamum ni, ada benda-benda yang sunat tayamum kita tak sebut lah. Sebab dia hampir sama dengan wudu. Cuma falsafahnya tu kena ingat,
Kalau sunat tu kita tak tahu tak payah buat, itu je. Jangan duk buat benda haram. Itu falsafah dalam ibadat. Kita buat benda kita tahu saja. Kalau benda wajib ni memang wajiblah kena ambil tahu. Tak boleh lah kata dah saya tak tahu nak buat macam mana. Kena ambil tahu lah. Sebab itu wajib kita buat. Wajib macam Fatihah. Tak boleh saya tak pandai lah, saya tak boleh baca lah. Wajib baca. Maka kena wajib belajar. Sebab Fatihah itu wajib. Kalau doa iftitah tak perlu kalau kita tak pandai. Itu saja. Dia punya konsep dia, falsafah dia tuan-tuan, jangan buat benda yang kita tak tahu. Contoh satu je. Tuan-tuan amin tu apa makna amin? Amin ya Allah, amin ya Rahman. Amin. Semua orang tak ipak amin apa amin? Pak tanya amin. Jangan amin. Amin ni sunat kita amin. Dapat pahala sesiapa menyatakan amin, tapi ada syarat. Nampak tak? Kalau tak dapat syarat, tak dapat pahala. Letih je. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Apa syarat dia? Syaratnya yang pertamanya kita kena faham. Makna dulu. Nanti dulu. Makna. Apa makna amin ni? Amin ya Allah, perkenankan permintaan aku ya Allah. Terimalah ya Allah kehendak perimpian aku ini, permintaan aku ini, hajat aku ini. Itu kan amin. Bahasa kita apa? Aku nak juga. Tu kalau orang minta, orang lain minta, kita amin. Aku pun nak juga ya Allah. Aku pun nak juga ya Allah. Maka syarat kita nak kata aku pun nak juga, syarat pertama kita kena tahu apa yang tu iman cakap. Kalau kita tak tahu, tak dapat pahala amin. Kita kena tahu. Dia kata apa? Dia kata Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurnialah kepada kami isteri yang salihah. Aku dah ada isteri salihah, tak ada amin. Contoh kita tak nak, jangan sebut. Kalau nak juga imam dia nak sangat isteri salihah, dia ulang Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, anak-anak isteri dan juga anak-anak generasi dia, nak generasi yang soleh, generasi yang qurrata ayun, yang tenang tengok muka isterinya, tenang tengok muka anak-anaknya. Itu panggil qurrata ayun. Yang kita tak perlu dah soleh dah semuanya, jangan tepuk amin sebab kita tak nak. Kalau tak tahu tu lah cerita tak sunat tu. Jadi kena tahu. Kadang-kadang tu imam dia sebut, dia pun tak tahu apa yang dia sebut. Dia pun tak tahu. Contoh saya kata Rabbana innaka jami'an linnas. Tak tahu apa saya sebut, apa makna tu, saya pun tak tahu makna apa. Contoh lah, saya tahulah contoh dia tak tahu. Maka tak sunat. Tak sunat orang lain amin yang kerana dia tak tahu. Kalau amin juga tak dapat pahala. Bukan haram, tak dapat pahala. Dan kita bahasa Arab ni doa ni tuan-tuan, jangan doa kena baca betul supaya dia tak bertukar makna. Baris kena jaga, panjang pendek kena jaga supaya dia tak bertukar makna. Contoh tuan-tuan, kalau kita baca panjang, dia tidak akan menjadi makna yang kita nak. Contoh kita kata Rabbana innaka jami'al, dia ada linnas. Cuba kita hilangkan linnas, jami'an nas, lam kita hilang. Maka dia berlari, dia punya struktur ayat dia, struktur grammar dia lagi. Ada yang boleh haram, ada yang tak haram. Tak haram boleh tahan sebab dia, tapi makna dia tidak ada makna. Ada yang haram dia bertukar kerana makna dia lari. Tu kita kena tengok balik. Tengok balik makna, tengok balik kita punya doa, ada panjang tempat mana panjang, tempat mana pendek. Jangan panjangkan tempat pendek, jangan pendekkan tempat yang perlu panjangkan. Contoh tu mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di sini kena panjang dua harakat.
Tak boleh satu harakat haram. Ada orang buat tulillah, tak cukup dua harakat. Tulillah itu haram. Kenapa? Karena peraturan membaca di sini kena cukup dua harakat. Sekurang-kurang lillah, lebih tak apa. Wa barakatuh, itu lain pula. Wa barakatuh jangan lebih dua. Ini pula. Itu kata peraturan membaca dia kena tahu. Wa barakatuh, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Jangan tak cukup dua, jangan lebih dua. Wa barakatuh tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu tak apa. Dua harakat okey, empat okey, enam pun okey. Sebab mak arif disukun. Tapi tak cukup dua, haram juga. Salihin, cepat. Salihin, tak boleh. Macam kita kata Astaghfirullahalazim. Dua harakat atau empat ataupun enam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan baca ilaik, tak boleh. Itu haram. Kena merubah makna ilaik kepadanya, kepada Allah. Ilaik kepada kamu, bertukar, tak boleh. Itu haram. Sunat baca, tapi kalau nak baca kena betulkan. Walaupun astaghfirullahalazim itu sunat dibaca selepas sembahyang, tapi kalau nak baca dia kena perbetulkan dari sudut grammar, dari sudut tata cara baca. Ilaik bukan ilaik, tapi ilaih. Kena waqaf dengan huruf. Kena waqaf dengan huruf. Idza jaa nasr, jangan bertukar ta. Nasrullahi wal fath. Waqaf jangan hilang ha, tak boleh. Ini tempat-tempat yang biasa kita sebut tuan-tuan supaya sama-sama kita beringat. Dan ini ni tuan-tuan, orang yang kadang-kadang orang gen yang saya nak sebut ni gen ustaz-ustaz. Bukan orang biasa macam kita. Kadang-kadang ustaz tu pun dia baca waqaf yang tidak ada huruf, tapi level dia ustaz. Sebab ustaz dalam bidang lain, dia ustaz bidang tafsir, tapi dia tak berbetulkan benda basic. Ini yang menjadi problem ustaz ini. Bahaya. Apabila dia ustaz tu pun orang akan pandang dia tinggi. Apa pun dia buat, orang kata tak betul dia tu ustaz baca. Nampak tak? Ustaz ni tu puan-puan sebenarnya satu musibah kepada masyarakat, satu musibah kepada orang panggil pun masyarakat ini. Kenapa? Masyarakat akan meletakkan dia itu sebagai ikutan. Walaupun dia baca, banyak saya dengar tu puan ustaz baca tak waqaf. Waqaf tidak ada huruf. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Jangan fasabbih. Itu ha bukan ha. Fasabbih jadi ha bukan jadi ha bukan ha. Fasabbih biham dirab ra tepat balik. Rabbika wastaghfir. Tu. Fir. Wastaghfir. Tu. Tak ada lah kau keluar macam tu nak cerita satu-satu. Wastaghfir. Macam tu cukuplah, jangan wastaghfir. Itu memang tak betul. Ni nak cerita sahaja. Macam juga tubuh saya sebut, saya pun follow je lah. Nak cerita Nasrullahi wal fath. Tak perlulah siapa tak fath. Habis keluar ke kanan, habis virus. Tak sampai lah macam tu. Tapi ha mesti ada. Dan kita ni tuan-puan, ini motivasi sebagai saya sendiri. Saya pun dah lama tinggal, sebab guru pun dah tak ada. Saya ambil dengan guru saya dulu tuan-puan. Takbir tuan-puan, takbir tu biasa dah pergi. Ini jujur lah, tak malu lah cerita tuan-puan.
Takbir ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ambil pergi jumpa Tok Guru. Bukan Fatihah saja saya belajar. Wirid saya pergi ambil dengan guru, wirid tuan, lepas wirid Tok Guru betul dan wirid saya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Guru betulkan satu persatu. Bukan Fatihah saja, tapi apapun kita nak baca, confirmation daripada guru. Saya kebetulan masa saya belajar dulu, setiap raya saya tak balik, saya pergi rumah dia malam raya, saya takbir dengan Tuan Guru, minta Tuan Guru betulkan. Allahu Akbar kabira. Kita tahu mana panjang mana pendek. Kita kalau tak baca duk main syok sendiri tuan, kita rasa ikut dan baca nak panjang mana ikut kita. Dia ikut main tarian dia. Dia tak tahu tak boleh lebih daripada 14 harakat. Kalau kita syok sendiri tuan-tuan, tama-tama kita belajar lagu, memang kita ikut tarian sendiri. Dia ada harakat tu. Waladhdallin, dan li tak boleh lebih tu. Li waladhdallin. Jangan lama. Wallahu a'lam. Panjang malam ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.